Nak pakai mic? Ya. Boleh juga. Tahu boleh. Cuba sekejap. Ni saya dah sekejap. Okey. Dah on tapi belum. Saya try. Testing ada boleh testing testing saya rasa tak boleh. Testing. Saya tak boleh pun. Tak payah. Testing. Tak boleh bang. Tak apalah bang. Testing. Tak boleh. Tak apalah. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah daripada kitab Al-Jami'us Saghir yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 911 Hijrah. Baik, malam ni kita sambung hadis yang malam ni kita sambung hadis yang ke-98. Hadis yang ke-98 daripada kitab Syama'il Syarifah. Hadis bernombor 6567. Hadis nombor 6567. Hadis nombor 6567. Okey, 6567. Muka surat 408. 6567. Baik. Tadi nombor apa tadi? 98 kan? Kalau di awal 98. Daripada kitab Syama'il Syarifah itu 98. Baik. Kana
sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tu makna Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah wal Hakim an Aisyah radhiyallahu anha. Wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Wa rawahu Tabarani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa an Watilah radhiyallahu anhu. Sahih. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memulakan solat, idza staftaha as-salah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan solat, baginda membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Hakim daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Watilah radhiyallahu anhu. Dan hadis ni ialah hadis sahih. Baik. Jadi dalam hadis ni mana bagi tahu di antara bacaan Nabi SAW apabila baginda nak mulakan solat ialah baginda selepas daripada takbiratul ihram, Nabi SAW membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini antara bacaan Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini pun diriwayatkan daripada dalam beberapa kitab hadis dan diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat. Iaitu antara dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Watilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Hadis ni ialah menjadi pegangan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali bila mereka baca doa istiftah, maka mereka baca doa ini. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan yang mana doa istiftah dibaca macam yang kita baca itulah, wajjahtu wajhiya lilladzi kan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawasila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi fa huwa minal musyrikin. Jadi berkenaan dengan doa istiftah ni ada riwayat yang ini yang kita baca ni, dan ini pun diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Tapi ada juga riwayat lain iaitu dibaca apa macam kita baca tu. Jadi yang macam kita baca tu itu menjadi pegangan mazhab Syafi'i, dan hadis ni menjadi pegangan mazhab Hambali. Yalah, Imam Suyuti rahmatullah alaih, beliau walaupun mazhab Syafi'i tapi beliau buat kitab ni untuk kumpulkan hadis Nabi. Jadi oleh kerana tu apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang ada dalam riwayat, maka beliau bawa datang. Jadi kalau macam mazhab Maliki lah, mereka memang kata bahawa selepas takbiratul ihram tak ada doa istiftah, mazhab Maliki. Jadi lepas istiftah, lepas takbir maknanya mulakan solat dengan Fatihah. Tapi kalau kita sebelum Fatihah ada istiftah dulu. Tapi kalau mazhab Hambali istiftah dia ialah subhanakallahumma wa bihamdika ni. Tapi kalau mazhab Syafi'i istiftah dia ialah wajjahtu wajhiya lilladzi. Dan dua-dua riwayat itu ada, masing menjadi pegangan mazhab masing-masing. Apa terjemah subhanakallahumma wa bihamdika? Maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika maksudnya aku memuji engkau. Maha suci engkau wahai Allah dan aku memuji engkau. Wa tabarakasmuka dan mana diberkati namamu, maksudnya namamu begitu berkat. Wa ta'ala jadduka dan amat tinggi kedudukan engkau.
wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan melainkan kau. Ini makna puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni doa istiftah sunatlah. Mazhab Hanafi pun sama. Mazhab Hanafi pun mereka baca doa ni. Hambali pun doa istiftah mereka sama macam ni. Dan doa istiftah ni sunatlah. Yang wajib tu adalah apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Tapi Fatihah pun ada ikhtilafkan di kalangan mazhab. Dalam mazhab yang 4. Jadi dalam doa istiftah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Baik. Kalau kata dari sudut perbincangan mazhab, kenapa mazhab Syafi'i tak pakai hadis ni, mereka pakai hadis lain yang kita baca tu? Kerana kalau dari sudut perbincangan hadis, ialah hadis tu dari segi sanadnya adalah lebih kuat. Walaupun diriwayatkan oleh ramai sahabat, tapi menurut ulama mazhab Syafi'i sanadnya adalah lebih kuat. Dan bahkan para ulama mazhab Syafi'i kata hadis ni ada sanadnya inqita', munqati'. Sanadnya walaupun ada perawi dia tu thiqah, tapi sanadnya ada inqita'. Inqita' ni maknanya ada terputus sanadnya. Maka oleh kerana tu doa ini tidak menjadi pegangan mazhab Syafi'i untuk dibaca dalam doa istiftah. Tetapi yang kita baca ialah doa yang satu lagi itu lebih menurut mazhab Syafi'i lah, itu adalah lebih kuat. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza istalama ar-rukna qabbalahu wa wada'a khaddahu al-aymana alaihi. Rawahu al-Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dhaif. Dhaif. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda istilam ni makna baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuh rukun di sini maksud rukun yamani. Adalah apabila baginda menyentuh rukun yamani atau baginda istilam rukun yamani. Istilam maknanya sentuh rukun yamani. Qabbalahu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucup rukun yamani. Wa wada'a khaddahu al-ayman alaih, dan baginda meletakkan pipi kanan baginda alaihi, di atasnya. Baginda meletakkan pipi kanan baginda di atasnya, di atas rukun yamani itu. Hadis riwayat Baihaqi daripada riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas makna Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini makna bagi tahu di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda tawaf. Ketika baginda tawaf, baginda sallallahu alaihi wasallam di Kaabah ni satu Hajarul Aswad. Sebelum Hajarul Aswad ialah ada apa? Rukun Yamani, kan? Rukun Yamani. Dia kalau kita ni Hajarul Aswad kan, kalau kita pusing sebelum sampai Hajarul Aswad kita akan sampai dengan rukun Yamani. Lepas tu baru sampai Hajarul Aswad balik, kan? Ini ialah apa? Katalah Hajarul Aswad kat sini. Kalau kita kena mulakan tawaf dari sini. Bila kita mula tawaf dari sini, pusing. Sini ialah rukun Yamani. Jadi sebelum sampai rukun Yamani, sebelum sampai Hajarul Aswad, kita akan sampai rukun Yamani. Baik. Jadi rukun Yamani, maka barulah Hajarul Aswad. Jadi Nabi SAW kalau dalam dekat Kaabah ni, satu dekat Hajarul Aswad, Nabi SAW dekat Hajarul Aswad apa Nabi buat? Nabi cium Hajarul Aswad. Bukan setakat cium, bahkan juga baginda sujud di Hajarul Aswad. Apa makna sujud di Hajarul Aswad? Ialah letak dahi dekat Hajarul Aswad. Itu sunat. Nabi SAW buat macam tu. Baginda bukan setakat satu, kita kata baginda sentuh, baginda juga kucup, cium, dan juga baginda letak dahi atas dia. Ini apa dah? Hajarul Aswad. Jadi itu amalan yang sunnah dibuat di Hajarul Aswad. Tapi adapun di rukun Yamani, secara umum riwayat lain, kalau kita baca, ialah Nabi SAW hanya istilam dia. Istilam ni macam mana? Istilam ni sentuh dengan tangan.
Dia baginda sapu dengan tangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk tangan baginda. Baginda macam tu je. Tapi kalau ke Hajarul Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat menyebutkan Nabi sampai kucuk, Nabi juga diistilam, Nabi kucuk, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kepala baginda atas dia. Ini apa? Kan Hajarul Aswad. Tapi dekat rukun Yamani, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya istilam. Istilam ni makna dia baginda sentuh tangan, kemudian baginda kucuk tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sampai ke situ Nabi sapukan tangan, Nabi kucuk tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kata Nabi tak dapat nak kucuk, sentuh tangan, Nabi akan buat isyarat tongkat. Nabi macam buat isyarat tongkat, seolah macam ni, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk tongkat tersebut. Dan Nabi juga buat macam tu dekat Hajarul Aswad pada biasa pusingan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi maknanya dekat Hajarul Aswad ialah lebih lagi lah perbuatan dia tu, iaitu bukan setakat istilam, tapi ada kucuk dan juga adanya sujud. Tapi dekat Hajarul Aswad hanya apa? Istilam saja. Istilam tu anda sentuh dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kucuk tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, disebutkan bahawa baginda cium juga rukun Yamani tu. Qabbalahu tu makna baginda bila baginda menyentuh rukun Yamani, baginda juga mencium rukun Yamani, dan baginda letakkan pipi kanan baginda di baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan pipi kanan baginda di atas rukun Yamani itu. Ini para ulama hadis kata riwayat dia dhaif. Boleh jadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lakukannya, wallahu alam. Tapi dari sudut sanadnya ialah riwayat dia dhaif. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, mungkin jarang dilakukan. Mungkin sekali je. Tapi secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rukun Yamani baginda hanya apa? Istilam sahaja. Baginda tidak kucuk, dan baginda tak kucuk rukun Yamani itu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga tak meletakkan kepala atau dahi baginda di rukun Yamani tersebut. Yang ada itu pada Hajarul Aswad sahaja. Okey. Dia satu lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada macam melekapkan badan dengan letakkan pipi kiri yang baginda sallallahu alaihi wasallam lekapkan badan tu, iaitu di tempat multazam. Dekat multazam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada merapatkan dan melengkapkan badan baginda. Dan itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu buat. Kerana beliau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat demikian. Baginda ada melengkapkan badan baginda dengan letakkan pipi kiri dekat multazam. Dan multazam ini antara tempat mustajab doa. Di mana multazam? Multazam ni ialah di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Jadi antara Hajarul Aswad nak pergi ke pintu Kaabah, maka ini dipanggil multazam. Jadi antara dua tempat ni Nabi SAW melekapkan badan baginda, seolah macam baginda merapatkan badan baginda, dan juga baginda SAW berdoa kat situ. Dan multazam ialah tempat mustajab doa. Dia kan ni Hajarul Aswad. Dia contoh kata ni Hajarul Aswad. Ni pintu. Dan dekat sini pintu. Ni pintu. Jadi antara Hajarul Aswad dengan pintu dipanggil multazam. Dan memang ada riwayat sebutkan pun antara Hajarul Aswad dengan multazam ialah apa dia? Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah yang mana dipanggil multazam ni ialah tempat mustajab doa. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan berpeluang pergi, maka kalau dapat lakukan demikian, boleh buatlah. Tapi tak tahulah sekarang boleh ke tak rapat kan. Hari tu dah longgar sikit, sekarang dah jarak balik kan, dah jauh balik. Tak tahulah dia orang bagi ke tak sentuh Kaabah. Saya tak pasti. Sekarang boleh sentuh Kaabah. Memang tak boleh sentuh kan. Dia orang tutup semua Kaabah, boleh tawaf lah. Sekarang tak berpeluang lah kan. Dulu boleh, sekarang dah susah lah. Dulu mungkin yang paling susah pun ialah nak cium Hajarul Aswad kan. Itulah susah. Tapi nak pergi multazam tu boleh lagi kan. Nak pergi multazam boleh lagi. Dan nak cium Hajarul Aswad pun adalah cara dia. Kena tahulah cara dia, masa dia kan. Ada masa tu dapat lah. Tapi cuma kalau nak pergi multazam dan tempat-tempat lain tu boleh lagi. Sekarang memang susah lah kan? Tak tahulah sampai bila, wallahualam. Doa banyak. Okay. Jadi ini antara amalan lah Nabi SAW ketika di rukun Yamani. Jadi kalau dalam pegangan mazhab Syafi'i dan juga 4 mazhab, maksudnya 4 mazhab, dekat Hajarul Aswad disunatkan kucuk dan sujud. Sujud mana letak dahi tau, tempat dia bukan
Sujud bawah tu mana letak dahi. Tapi dekat rukun yamani hanya disunatkan apa? Istilam sahaja. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza stanna a'tas siwa kal akbar wa idza syariba a'ta alladhi an yaminih. Rawahu al-Hakim an Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu anhu dhaif. Daripada adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersiwak, istanna, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersiwak, atas siwaka al-akbar, maka baginda memberikan siwak itu kepada orang yang paling tua. Al-akbar makna pada orang yang lebih tua. Baginda akan beri siwak kepada orang yang lebih tua. Wa idza syariba, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam minum, baginda memberikan minuman itu alladhi an yaminih, kepada orang yang berada di sebelah kanan baginda. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersiwak, istanna tu makna baginda bersugi, baginda memberikan siwak itu kepada yang lebih tua. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam minum, maka baginda memberikannya kepada orang yang berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Hakim. Hakim tu adalah Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okey, dari segi sanad ni hadis ni dhaif. Okey, baik. Ini di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan orang. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda bersiwak, maka baginda berikan siwak tu kepada yang paling tua yang ada waktu tu depan Nabi. Tapi kalau baginda minum, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bagi yang sebelah kanan, walaupun dia lebih muda. Kan? Maksudnya kalau siwak, contohlah kata ada beberapa orang, walaupun ada belah kanan, kiri semua, baginda tengok yang paling tua, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi pada dia dulu. Mana baginda ketika nak bagi siwak tu, baginda raikan umur. Mana lebih tua, maka baginda bagi kat dia dulu. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam minum cawan, kan, bila baginda sallallahu alaihi wasallam minum, maka baginda berikan kepada orang belah kanan, walaupun mungkin belah kiri baginda tu ada orang lagi tua, atau mungkin alim lagi, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam beri pada yang belah kanan. Ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi itu kenapa? Ini sebenarnya iaitu baginda bagi ni ialah untuk ambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi sugi ni, kan, kalau kita bersugi takkan kita nak bagi orang. Kita sugi, nah, silakan sugi, kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pertama, mulut baginda sudah pastilah paling suci dan paling bersih, paling wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tak bersugi pun, mulut baginda sallallahu alaihi wasallam yang pasti wangi. Peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam harum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda bersugi, baginda ada bagi pada para sahabat ialah untuk mereka ambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu baginda meraihkan orang yang baginda nak bagi itu yang lebih tua. Maksudnya saya akan contoh beberapa orang Nabi tengok yang paling tua, sampai Nabi bagikan dia dulu. Jadi orang tu ambil, maka dia pun sugi. Daripada sugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi untuk apa, tuan-tuan? Tabarruk. Tabarruk mana untuk ambil berkat. Tapi kalau Nabi sallallahu, jadi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi sugi tu pada yang paling tua. Dan sugi ni kalau pakai pun tak habis, kan? Dia tak ni. Tapi kalau bila baginda sallallahu alaihi wasallam minum air, secara umum air ni dia boleh habis. Secara umum dia air lah, air kan, minum dia akan habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi pada orang yang berada di belah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam dulu. Baginda bagi yang belah kanan dulu. Itu ada dalam hadis. Kali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sebelah Nabi ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas waktu tu dia budak dia cerdik. Sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar. Kalau ikut siapa Sayyidina Abu Bakar dibandingkan Ibnu Abbas? Yalah, Ibnu Abbas pun mulia, sepupu Nabi. Tapi kalau nak cerita, Ibnu Abbas tu budak. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas baru umur 12-13 tahun. Dan waktu tu ni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kaum baik Nabi, sahabat besar Nabi. Sekali tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pada Ibnu Abbas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, boleh tak kalau aku bagi air ni kepada dia, pada orang sebelah kiri Nabi?
Ibn Abbas tak bagi. Tuan Rasulullah, saya tak akan utamakan lebihan tuan untuk orang lain. Lebihan minum tuan tu saya nak dulu. Nabi SAW pun bagi kat dia. Nabi SAW minta kat dia, dia tak bagi. Nabi tak bagi. Soalnya Nabi tanya pada dia tu kan dia lebih berhak. Nabi SAW bagi pada dia. Itu tunjukkan kefaqihan ataupun kedalaman ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Okey. Jadi bersugi. Dan memang Nabi SAW juga ada bersugi. Kerana Sayyidina Aisyah pun pernah sugikan untuk Nabi SAW. Nabi SAW pun ada bersugi. Nabi pernah bagi pada Sayyidina Aisyah. Pernah juga Nabi SAW Nabi SAW tak larat nak gigit sugi itu ketika Nabi nak wafat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ambilkan sugi itu, beliau gigit, lembutkan dan bagi pada Nabi SAW. Jadi di berkongsi sugi ini ialah untuk Nabi SAW. Tapi ada pun kita tak ada digalakkan pun untuk kongsi sugi. Kita tak ada pun digalakkan untuk kongsi sugi. Kan? Okey. Dia ialah mungkin kalau suami isteri mungkin tak ada masalah, atau mungkin keluarga mungkin tidak ada masalah sangat. Tapi walau bagaimanapun maknanya tidaklah maksudnya dituntut untuk kita berkongsi sugi dengan orang lain. Yang Nabi buat dia untuk tabarruk, ambil keberkatan. Okey, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salah. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Kha' tu maknanya Bukhari, nun tu Nasa'i. An Anas radhiyallahu anhu, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila idza ishtadda al-bardu, apabila bersangatan sejuk. Ishtadda bersangatan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila bersangatan sejuk, bakkara bis-salah, baginda segera menunaikan solat. Wa idza ishtadda al-harru, dan apabila bersangatan panas, abrada bisalah, baginda tunggu sejuk. Abrada tu makna baginda tunggu sejuk, bisalah untuk menunaikan solat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Nasa'i daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okay, saya ulang. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila bersangatan sejuk, baginda menunaikan solat awal. Dan apabila bersangatan panas, baginda menunggu sejuk untuk solat. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Hadis ni berkenaan dengan waktu apa? Hadis ni ialah berkenaan dengan waktu zuhur ni, waktu zuhur. Waktu zuhur negara Arab ialah kadang-kadang waktu zuhur negara Arab, sana negara Arab ada musim panas, musim sejuk. Jadi kadang-kadang bila zuhur tu panas sangat, Nabi SAW akan lambatkan sikit sembahyang zuhur. Jemaah sembahyang zuhur tu Nabi lambatkan. Nabi SAW lambatkan sikit untuk apa? Untuk mudahkan orang pergi datang sembahyang jemaah. Habis dah sejuk sikit, dah redup sikit, barulah Nabi SAW tunaikan sembahyang jemaah zuhur. Jadi kerana itu dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah negara tu musim panas sangat, maka disunatkan untuk, kalau untuk sembahyang zuhur, ni untuk zuhur je. Secara umum dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok waktu sembahyang jemaah solat ni semua awal. Bahkan memang afdal solat awal pun. Awal ni maksud jangan lambat-lambat lah sangat solat. Jangan sampai solat lambat-lambat sangat. Kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, maknanya solat tu awal. Yelah macam contoh kalau negara kita, macam contoh 15 minit, tunggu 15 ke, paling lama pun mungkin 20 minit ke, itu kira awal lagi tu. Tunggu sembahyang sunat, lepas tu tunaikan. Tapi melambatkan solat ni makna dia ialah perbuatan tak baik. Walaupun waktu tu panjang, tapi melambatkan solat ialah tak baik, walaupun boleh. Jadi tunaikan solat lagi awal maka lagi bagus. Tapi lagi awal tu maksud dia iaitu dengan tunaikan, sempat tunaikan solat sunat semualah. Jadi kalau macam Malaysia, secara umum kadang waktu solat antara azan qomat tu ada 10 minit, kadang mungkin 15 minit. Kalau mungkin majlis setengah majlis sampai dah buat lama sikit, mungkin 20 minit, paling lama lah. Secara umum 10-15 minit lah secara umum. Yang mana boleh tunaikan solat sunat. Itu kira kita kata kira awal lah tu. Okey lah. Kan? Tengok pada keadaan. Jadi tunaikan solat awal adalah afdal. Tapi ada keadaan yang
sembahyang zuhur saja, waktu lain tak ada, zuhur je, disunatkan tunaikan lambatkan sikit sampai dah sejuk sikit, dah redup sikit. Waktu apa tuan-tuan? Waktu zuhur. Ini bila? Time musim panas. Tapi dalam kitab fiqh pun ada sebutkan yang sunat dilambatkan zuhur, tunggu sehingga redup baru tunaikan sembahyang jemaah. Ialah kerana satu lihat pada hadis Nabi SAW. Tapi dalam kitab fiqh pun ada sebutkan dia ada syarat-syarat dia lah. Antara syarat-syarat dia ialah kalau contoh negara tu musim panas, dan antara dia ialah bila tak ada je teduhan untuk nak sampai ke masjid. Kan? Maknanya tidak ada teduhan untuk nak sampai ke masjid. Jadi bila dia nak pergi tu, dia pergi berjalan kaki, tak ada teduhan apa ke, maka disunatkan lambatkan sembahyang zuhur tu sikit. Dan ini pun untuk negara musim panas. Okay, kalau negara kita tak ngada-ngada lah. Negara kita tak ada. Kan? Ni untuk negara panas. Okay, kalau sekarang negara Arab pun mereka ada musim panas. Tapi secara umum diorang ada kereta. Kalau tak ada kereta pun, kita zaman sekarang ni dah banyak dah apa shade, apa semua-semua dah ada dah. Jadi tak ada masalah pun. Ini macam zaman Nabi dulu, sahabat nak pergi datang sembahyang zuhur tu mujahadah betul. Kalau orang panas terik. Kadang orang bila kadang suasana panas ada dekat 50, 45 ke dekat 50 Celsius. Jadi kalau nak pergi jalan kaki, pergi jemaah, silap-silap terkena, kadang-kadang jadi tak tahan. Panas betul siang. Kadang tu Nabi SAW kata, tunggu sikit zuhur, dah ada redup, baru Nabi SAW tunaikan jemaah. Jadi sunat untuk lambatkan ni sembahyang zuhur, dan dia hanya khusus untuk negara-negara panas, dan itu pun bila tidak ada dia teduhan untuk nak pergi berjalan ke masjid. Adapun kalau kata sekarang kan, keluar rumah aircon. Kan negara Arab sekarang rumah aircon. Secara umum lah negara Arab rumah aircon. Sekarang keluar kereta, masuk kereta, lepas tu pergi jalan. Kan sampai masuk ke masjid pun tak ada atap, aircon lagi masjid. Kan? Jadi tak ada masalah apa-apa lah. Kan? Kalau Yaman pula masjid dekat-dekat. Kan? Sana setiap lorong, setiap depan semua kiri kanan masjid, tak jauh. Tapi zaman dulu zaman Nabi, sahabat yang nak pergi sembahyang jemaah, sebahagian sahabat duduk jauh betul. Dia kalau berjalan dia, mungkin silap jalan dia 15 minit, 20 minit. Dia nak pergi datang sembahyang tu betul-betul lalu pada pasir. Tapi sahabat iman kuat tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Kan? Jadi walaupun jauh pun jalan. Macam sekarang ni kebanyakan banyak tempat dah ada masjid, tidak ada masalah. Okey, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddatir rihu syam'alu. Baca syam'alu idza ishtaddatir rihu syam'alu qala Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma arsalta fiha. Rawahu Ibnu Sunni wa Tabrani. Tabatu makna wa Tabrani an Uthman bin Abil As tu hadis hasan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila istaddatir rih, apabila apa terjemah istaddat ni makna bertiup kencang. Apabila bertiup kencang angin dari shimal ni makna daripada utara. Apabila bertiup kencang angin utara, mana angin dari arah utara, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Apa dia baginda baca? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Baginda baca doa ini. Apa terjemah dia? Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada syarri, keburukan apa yang kau utus di dalam angin ni. Aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan apa yang kau utus dalam angin ni. Yang saya ulang semula adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila bertiup kencang angin utara, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan apa yang kau utus dalam angin ni. Maknanya kalau dalam angin ni ada azab, ya Allah aku minta lindung daripada Kau, daripada kena azab daripada angin ni. Ini antara
antara doa bila angin tiup kencang. Sekarang ni pun beberapa hari lepas angin tiup kencang. Dekat mana? Dekat Ipoh kan, Perak kan. Sebelum tu kat Shah Alam kan. Sebelum tu dekat mana? Sebelum tu Shah Alam pun ada kan. Lepas tu baru ni Ipoh pula. Lepas tu ada lagi kata beberapa negeri, na'udzubillah. Semoga Allah pelihara kita dari beberapa. Jadi bila angin tiup kencang, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia ajar doa. Ni antara doa dia lah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Ada setengah riwayat Nabi ada baca Allahumma inni a'udzubika min hadhihi ar-rih wa min syarri ma arsalta fiha. Tapi ini antara doa boleh dibaca bila angin tiup kencang. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Doa kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kata macam angin dah mula kencang apa ke, kita baca doa ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kan? Sekarang ni pun kita tak tahu kan, kalau sekarang ni dalam keadaan begini, macam-macam ujian Allah Ta'ala uji kita sekarang. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, maknanya ialah sebenarnya kesalahan kita sendirilah. Jadi dalam keadaan macam ni, kalau kita tengok kita diuji dengan macam-macam ujian. Hari demi hari ujian makin bertambah kan, iaitu dengan datangnya COVID. Dan COVID, ketika tengah COVID pula banjir beberapa kali, dan banjir pula luar biasa. Kemudian bila COVID berlaku, orang hilang kerja, macam-macam ujian berlaku. Ni datanglah angin kencang, angin puting beliung. Lepas tu macam-macam lagi ujian sebenarnya kan yang berlaku ketika ini. Kalaulah kita masih terlalu bersandarkan kepada ikhtiar kita, kita nak buat ni, buat ni, buat ni, buat ni rancangan, sejauh mana kita boleh buat rancangan kan? Kalau kita terlalu yakin dengan rancangan kita tanpa kita banyak kembali pada Allah Ta'ala, maka sejauh mana rancangan kita tu akan berjaya kan? Dia sebenarnya bila kita diuji, jalan yang paling utama sebelum kita terlalu bersandar pada ikhtiar kita ialah kita kena kembali pada Allah Ta'ala. Itu yang paling besar yang bila kita diuji. Tapi hari ini masalah besarnya, bila kita diuji, kita terlalu sandarkan pada ikhtiar kita. Kita nak buat tu, kita buat ni, kita buat ni, kita ni, kita buat ni, kita buat ni. Lepas tu kita langsung tak pandang pun apa ikhtiar agama. Sedangkan yang paling besar bila diuji iaitu kembali pada Allah, itu paling utama. Kuatkan amalan agama, itu yang paling utama. Kembali pada Allah kan, dengan solat, dengan zikir, dengan ni, maka insya-Allah Allah akan angkat azab dia. Tapi kalau kita terlalu yakin dengan ikhtiar kita, konon ikhtiar kita lah boleh selamatkan kita, kalau Allah nak hantar lain, Allah boleh hantar sekelip mata je. Tu sekarang ni hari dua hari macam-macam benda berlaku kan. Kita dah buat macam-macam ikhtiar pun, tapi kadang-kadang nampak tak berkesan. Tapi kalau tak nak kembali pada Allah, sombong juga, ini yang kita takutkan kan. Dia sepatutnya bila berlaku macam ni, banyak kembali pada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kalau kita baca hadis Nabi, bila angin tiup kencang, apa Nabi buat? Bila angin tiup kencang, yang hantar angin tu siapa? Allah. Dia bukan boleh kawal. Jadi bila angin tiup kencang, Nabi pergi masjid. Nabi pun doa, Nabi merintih, berdoa di masjid. Nabi berdoa, menangis di masjid. Nabi SAW pergi masjid kan. Kalau kita fikir apa logik akal di antara angin kencang dengan masjid kan? Jadi begitulah sekarang apa yang berlaku di alam ni, dia di luar kuasa kita. Dia bukan kuasa kita. Dia dengan penyakit datang. Yelah, katalah ada orang kata penyakit ni orang buat sekalipun, tapi hakikatnya Allah bagi izin. Kalau Allah tak bagi izin, tak ada kan. Ada dengan penyakit yang datang dan sebagainya kan. Lepas tu datang banjir. Hari tu banjir datang kan. Di banjir datang, siapa boleh tolak banjir? Walaupun orang kaji sekian-sekian pembalakan dan sebagainya, tapi hakikatnya pun yang hantar air siapa? Yang hantar air tetap Allah kan. Siapa yang boleh tahan air? Yang boleh tahan air satu je, Allah juga. Dia hantar air, dia boleh tahan air. Angin siapa hantar? Allah. Dia hantar angin, dia boleh tahan angin tu. Jadi kalau kita masih lagi fikir, rancangan kita sekian-sekian, rancangan kita nak buat macam-macam, kita lupa kat Allah Ta'ala, sejauh mana rancangan kita boleh berjaya kan? Rancangan kita dia lah sikit saja. Apa yang kita boleh buat rancangan kita kan? Kalau kita buat bangunan, Allah sekali hantar pun hilang sekelip mata. Kita ni lemah.
Kan, jadi apa, sebab itulah Nabi SAW tengok bila angin tengok kencang, Nabi ajar apa? Doa kepada Allah Ta'ala. Tapi kita tak nafikan bahawa bila ada berlaku sesuatu perkara kita kena ikhtiar. Itu tak nafikan. Tapi ikhtiar kita kadang-kadang mungkin 1-2% 2%, 3%, 4% itu ikhtiar kita. Yang lebih lagi tu kena kuatkan solat, doa, jauhi maksiat dan lain-lain. Itu ikhtiar lebih besar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka tugas ahli ilmu, tugas ustaz-ustaz, tugas pendakwah ialah kena ajak umat kepada perkara ni. Kan, apa dia? Bila kita diuji, kembali kepada Allah. Itu paling besar. Ni bukan bila diuji tu SOP, tak jaga SOP. SOP kita apa sangat? Ya SOP, tapi SOP tu mungkin 5% je, 10% je SOP tu. Kan, tak habis SOP. Oh, ni tak jaga SOP ni. Kan? Apa sikit? Oh, ni tak langgar SOP ni. Kita yakin sangat dengan SOP kita tu. Padahal hakikatnya SOP yang kita buat tu, itu satu ikhtiar mungkin sikit je. Tapi yang lagi besar Allah Ta'ala. Kan? Iaitu apa dia? Yang boleh buat segala-galanya. Jadi banyak perkara ni iaitu kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya kat luar pun, saya selalu sebut. Kan? Kita sekarang diuji ni, kita nak selesaikan dia bukan hanya dengan semata SOP. Kan? SOP tu 1% je. 2%, 3% SOP tu. Kan? Yang lebih besar daripada tu ni hubungan dengan Allah. Sebab apa? Yang hantar semua tu siapa? Allah. Kan? Jadi kena kebanyakan buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan orang beragama, ustaz-ustaz terutama pendakwah, tugas mereka bukan nak duk sebut dengan umat SOP. Malulah kalau ustaz duduk sebut SOP. Padahal itu ikhtiar benda kecil. Ahli agama, pendakwah, yang paling utama sepatutnya bila berlaku ujian macam ni, yang paling banyak perlu keluar daripada mulut mereka ialah bawa manusia kepada Allah, kembali kepada Allah. Sebab dia yang buat segala-galanya. Ni kalau ustaz-ustaz pun duk sibuk sebut kan, tuan-tuan kita ni dekat masjid pun 10 juta kali nak sebut bab SOP. Kan? Dekat masjid berjuta kali SOP. Dekat sini SOP. Buka TV pun SOP. Buka ni SOP. Kan? SOP. Sampai dekat masjid pun, ni. Kita terlalu yakin dengan ikhtiar kita. Kita terlupa Allah Ta'ala Maha berkuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai apa yang saya nak sebutkan, jangan salah faham saya menafikan SOP. Tidak. SOP satu ikhtiar. Tapi kita kena faham, ikhtiar SOP itu sebenarnya adalah ikhtiar yang sangat kecil nak dibandingkan dengan apa Allah boleh buat. Jadi dalam situasi macam ni, ikhtiar yang itu tak dinafikan, buat. Tapi yang lebih besar, kita kena banyakkan ikhtiar apa? Batin, kembali kepada Allah, banyakkan doa, banyakkan zikir, banyakkan taubat, banyakkan istighfar, dan jaga solat terutamanya. Dan juga kalau bagi lelaki ni, dekatkan diri dengan masjid. Jaga sembahyang jemaah, dekatkan diri dengan masjid. Di masjid banyakkan amal, banyakkan zikir dan amalan yang lain. Baik. Sambung. Ni saya sebut ni bukanlah sebagai selingan, tapi sebagai peringatan untuk kita semua. Lagi-lagi untuk orang beragama, orang yang datang majlis ilmu. Jadi orang majlis ilmu malulah kau dok sebut kan. Datang majlis ilmu apa semua, tak habis pun mulut nak duk meniti kan. Ni kita kena ni, kita kena ni, kita kena ni. Ikhtiar kita tu ikhtiar yang sangat sikit, ikhtiar yang lemah. Kita tak boleh buat apa. Yang buat segala-galanya siapa tuan-tuan? Allah boleh buat segala-galanya. Sambung. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddatir rih. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddatir rih qala Allahumma laqahan la aqiman. Hak ba tu apa? Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hibban. Kaf wal Hakim an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, sahih. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila istaddatir rih, apabila ini sama macam tadilah, bila angin bertiup kencang. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kencang, baginda membaca apa? Baginda membaca Allahumma laqahan la aqiman. Allahumma laqahan la aqiman. Apa dia? Wahai Allah, laqahan. Dia seolah macam ni, ij'alha laqahan. Ya Allah, jadikanlah angin ini laqahan, angin yang bawa air. La aqiman, bukan angin yang mandul. Apa
Angin mandul, angin dia tak bawa air. Aqiman tu maksudnya angin mandul. Allahumma laqahan, wahai Allah, jadikanlah angin ini angin laqahan. Laqahan ni asal makna dia angin yang penuh, mana angin yang bawa air. La aqiman, bukan angin yang mandul, maksud angin tak bawa air. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim daripada Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Okey, ini antara doa Nabi. Kadang-kadang bila angin datang bertiup, kan? Kadang-kadang angin yang datang bertiup ni boleh dia angin azab. Boleh jadi juga angin tu angin bawa hujan. Kan? Jadi satu angin azab, satu lagi angin bawa hujan. Kan macam kaum apa? Kaum Ad. Wa dzkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni aqafu 'alaikum 'adab yaumin alim. Kan Allah beritahu kan kaum Ad, bila Allah hantar angin kepada mereka, bila mereka tengok angin, dia gembira. Lepas tu nampak mendung macam nak hujan. Tapi rupanya dalam angin tu Allah bawa adab. Rihu fiha adabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Allah bawa angin tu bawa adab. Habis, hancur segala. Mereka semua habis hancur. Tinggal rumah-rumah mereka ditinggal. Yang orang dalam semua habis hancur. Allah hantar angin. Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bagi dia doa, bila angin bertiup kencang, bagi dia doa, ya Allah, jadikan angin di bawah air, bukan angin yang mandul, azab, tak bawa air. Kan? Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim daripada Sayyidina Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Okey, baik. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidat wa masaha anhu bi yadihi. Qaf tu apa? Muttafaq alaih. Qaf tu makna muttafaq alaih, maknanya Bukhari Muslim lah. Dal makna Abu Daud, ha tu Ibnu Majah. Mana hadis ni riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila baginda sakit. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sakit, nafatha ala nafsi bil muawwidan. Baginda akan meniup atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan baca surah Muawwidat. Muawwidat apa dia? Muawwidat ialah Muawwidat maknanya surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sekejap okey. Sini Muawwidat maksudnya 3 kul tu, 3 kul. Muawwidat maksud 3 kul. Qul huwallahu ahad dan muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sakit, baginda meniup ala nafsihi, di atas diri baginda sendiri, makna baginda baca untuk diri baginda sendiri bil muawwidat, dengan muawwizat. Muawwizat apa dia? Muawwizat asal makna surah-surah yang menjadi pelindung. Asal makna muawwizat surah-surah menjadi pelindung. Maksudnya sini 3 kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wa masaha anhu biyadihi, dan baginda menyapu anhu daripada tiupan itu, baginda menyapu dengan menggunakan tangan baginda. Maknanya selepas dia tiup, baginda sapu tangan baginda. Selepas dah tiup, baginda sapu tangan baginda dekat badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, apa dia bila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi baca 3 kul. Nabi baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi tiup. Tiup macam buat syarat tiup. Hembus. Nabi hembus dekat tangan baginda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kat badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda sakit, ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu 3 kali. Jadi satu boleh paling kurang kalau satu orang sakit baca sekali, dan kalau baca 3 kali adalah lebih baik, kerana itu ada juga riwayat yang dalam Bukhari bersebutkan Sayyidina Aisyah buatkan tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, kemudian yang sapukan tu Nabi tiup kat tangan Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Sayyidina Aisyah pun sapukan tu ke tangan beliau, ke tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang
Maknanya Nabi SAW sendiri membaca surah tu kat diri Nabi, tapi Nabi tiup kat tangan, kemudian tangan tu Nabi SAW sapu kat badan baginda SAW. Okey, maknanya itu ambil berkat lah. Itu ialah ambil berkat daripada bacaan tersebut kan? Jadi itu sunat lah. Apa dia? Jadi dia tiupan ni, para ulama', kalau para ulama' yang ruqyah semua ambil berat bab tiupan tu. Tiupan tu kerana dia ada seolah macam beri keberkatan. Jadi sebab tu kadang kita kata, kadang kita minta orang alim datang, orang alim kita minta tuan baca Fatihah, dan dia tiup. Jadi tiup tu ialah memberikan kesan kan? Ialah yang bagi kesan tu Allah lah. Tapi maknanya Allah Ta'ala letakkan mana kesan, iaitu apa dia? Dia memberikan kesembuhan. Jadi dia memberikan peranan yang besar dalam tiupan tersebut. Jadi disunatkan kalau contoh kalau kita sakit, boleh amal ni. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selain daripada kita makan ubat dan ikhtiar yang lain, juga jangan lupa ruqyah diri. Dia ada lagi ruqyah yang lain, tapi sekurang-kurangnya kita juga baca doa untuk diri kita. Kalau kita sakit, apa dia? Baca 3 kul ni, buat tiup dekat tangan, dan kemudian kita sapu kat badan. Katalah ada orang sakit sangat sampai tangan tak boleh gerak, maka apa dia? Minta orang sihat, datang kat dia, dia baca dan ditiupkan tangan orang tu, dan orang tu sapu kan. Ini yang Nabi SAW buatkan Sayyidatina Aisyah. Bila Nabi dah sakit, gerak pun tak mampu, maka Sayyidatina Aisyah yang sapukan tangan beliau dekat badan Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW tiup kat tangan beliau, lepas tu tangan Sayyidatina Aisyah sapukan kat badan Nabi. Itu Nabi buat tu bila time nak wafat, dan Nabi baca 3 kali. Jadi kita sunatkan kalau paling kurang baca sekali. Jadi maknanya 3 kul sampai habis, lepas tu ulang tiup, sapu, kemudian baca lagi 3 kul, tiup, sapu, dan baca lagi 3 kul, tiup dan sapu. Maknanya 3 pusingan. Baca, tiup kat badan, tiup kat tangan, dan kemudian sapu tangan tu kat badan. Ada riwayat bagi tahu Nabi ada sapu bahagian depan badan baginda tak sapu bahagian belakang. Awak ada dia, badan baginda sapu muka dan depan. Bahagian-bahagian macam belakang-belakang Nabi tak sapu. Contoh macam punggung belakang Nabi tak sapu. Termasuk juga tapak kaki. Tapak kaki mana Nabi SAW sapu sampai ke ujung sapu ni, sampai Nabi SAW sapu sampai ke kaki, tapi yang kaki bahagian atas, tapak kaki Nabi SAW tak sapu. Okey. Jadi ini antara amalan. Okey, jadi amalan ni boleh buat, amalkan kalau ketika sakit. Kan ni paling kurang lah, banyak lagi amalan yang lain. Tapi ni sekurang-kurang amalan ni semua orang boleh buat. Sebab saya rasa 3 kul semua orang hafal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semua orang hafal, maka boleh amalkan. Kalau kita sakit, jangan lupa amalkan. Ini tuan-tuan, ni amalan ni kalau bagi tahu dengan saintis, doktor yang lagi-lagi tak percaya Tuhan ni, dia tak sampai bila takkan percaya. Kan? Dia tetap kata, kena suntik juga tu. Kan? Kalau bagi tahu dengan orang doktor, kata ni muawizat ni boleh bagi sembuh. Kan? Itulah saya kata, ini pentingkan kepada apa dia? Hubungan dengan Allah. Kan? Jadi kalau kita yakin Allah boleh maha buat, jadi itu benda yang mana otak manusia tak ada sampai. Kan? Ini kalau sekali sampai bila pun, sampai kalau pakai kajian, memang tak boleh lah. Kalau kita bagi pada doktor, maka dia akan kata tak pernah lagi kajian menunjukkan bahawa 3 kul tak boleh sembuhkan manusia. Memanglah kajian kau, sebab otak manusia terbatas. Kajian manusia ni terbatas ikut zahir. Jadi dia banyak benda tak boleh sampai. Sebab itu bila cerita bab Islam dan agama, kalau cerita pada orang yang mana dalam otak dia satu je, kajian dan sains, walaupun itu satu sudut dia tak dinafikan, tapi dia ada batas tahap. Jadi dia ada batas dia. Jadi kalau kita sampaikan kepada dia, tak boleh. Dia tu kajian tak pernah membuktikan bahawa benda ni. Memanglah kajian kau dengan otak kau yang mana terbatas, maka tak boleh lah buat. Tapi kalau orang faham bahawa di situ ada kuasa Allah, boleh buat. Contoh macam dulu saya beritahu panjang lebar kan, baca Fatihah. Orang sakit baca Fatihah, Nabi kata di dalam Fatihah ada sembuh segala penyakit. Kalau pergi kat lab boleh jumpa, dia pun bacalah Fatihah. Kajian. Memang dia baca kat dia beri, kalau masuk dalam tak boleh. Memang tak boleh. Buat kajian Fatihah boleh sembuhkan manusia, kajian. Memang tak boleh lah kajian. Sebab kajian manusia dia akan tengok pada benda zahir. Sebab kata Fatihah, muawizat ni semua siapa yang buat tuan-tuan? Allah.
Dan Allah Maha berkuasa buat segala-galanya. Itu sebab itu bila kita beramal dengan amalan ni, dia tak perlukan otak yang pandai. Ni kalau kita beramal tuan-tuan, tak perlukan belajar doktor, tak perlu. Maafkan saya bukan rendahkan doktor. Semua ada bidang masing-masing. Tapi nak faham benda ni tak perlu belajar di doktor, tapi dia perlukan satu. Apa dia tuan-tuan? Yakin kepada Allah. Jadi kalau kita buat dengan yakin, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Kan malam ni macam tuan-tuan kata, macam ada satu benda nak bantai ni kan. Jadi saya bukan nak ni, tapi orang beragama kena ada yakin pada perkara ini kan. Sebab kerana sekarang ni dunia menjurus mengarahkan kita seolah macam kita terlalu yakin, supaya yakin dengan sekian ikhtiar tanpa langsung lihat Allah Ta'ala. Kuasa Allah gitu. Jadi apa dia, dalam Fatihah, dalam doa ada kekuatan dan kehebatan yang tak ada pada benda-benda yang dikaji. Tapi apa dia, disyaratkan satu perkara, itu apa? Yang yakin kan? Jadi terbaik siapa tuan-tuan? Umat Islam digabungkan dua-dua. Yang ini pun buat, kalau ada ikhtiar zahir, ini pun buat. Tapi umat Islam punya keyakinan kat mana lebih? Dia lebih yakin dengan ni berbandingkan ni. Yang ini dia bagi dia sikit je. Yang lebih iaitu pada apa? Allah Maha buat. Okey, baik, sambung. Okey, lagi cukuplah kot. Ni hadis ni pasal Jibril alaihissalam pula. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.